Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini Cikgu Ida akan kongsi lagi tajuk Sejarah Tingkatan 4, iaitu Bab 6, Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat. Subtajuk yang akan Cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan usaha menanggani ancaman komunis. Standard pembelajaran. Pelajar dapat menjelaskan usaha-usaha menanggani ancaman komunis. Terdapat beberapa usaha kerajaan British dalam menanggani ancaman komunis, iaitu terdiri daripada 9 langkah. Pertama, penguatkuasaan undang-undang darurat. Kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan. Ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Keempat, rancangan BRIC. Kelima, tawaran pengampunan. Keenam, kempen Bulan Rakyat menentang penjahat. Ketujuh, perintah berkurung. Kelapan, perang saraf. Dan yang terakhir ialah rundingan balik. Kita akan lihat satu persatu, bermula dengan penguatkuasaan undang-undang darurat. Undang-undang darurat diperkenalkan oleh Sir Edward James sebagai pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Undang-undang darurat dikuatkuasa di seluruh Tanah Melayu. Komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Berikut adalah beberapa perkara yang terkandung dalam undang-undang darurat, iaitu menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Kedua, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa yang membantu komunis. Ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Keempat, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung sehingga wujudnya kampung baru. Kelima, mengharamkan PKM dan parti politik yang berfahaman radikal. Dan yang terakhir dalam undang-undang darurat ialah menangkap pemimpin gerakan radikal. Langkah kedua ialah pemerkasaan pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan terdiri daripada polis, tentera dan ahli sukarelawan. Polis terdiri daripada cawangan khas yang merupakan tugasnya membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang Parti Komunis Malaya. Seterusnya ialah pasukan Special Constable yang terdiri daripada 24,000 orang Special Constable yang dilantik dan dihantar untuk mengawal ladang dan kawasan lumbung. Ketiga ialah polis hutan yang dulunya dikenali sebagai Flying Squad, Jungle Squad dan akhirnya sebagai pasukan polis hutan. Tugasnya ialah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan serta menjaga kubur.
Terdapat juga peranan polis wanita yang ditugaskan, antaranya ialah Barbara D'Arc-Whitworth, yang mana beliau ditugaskan untuk melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Pasukan Senoi Prague juga dikenali sebagai urang perang. Mereka ditugaskan untuk mengesan tempat persembunyian komunis. Mereka juga dikenali sebagai The Silent Killers. Terdapat juga anggota polis yang dikenali sebagai Auxiliary Police yang terdiri daripada seramai 17,000 orang. Mereka mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Mereka juga membantu polis menentang ancaman komunis. Manakala pasukan askar Melayu. Pasukan ini ditugaskan untuk membanteras gerila komunis. Kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan bagi menumpaskan anggota komunis dan memusnahkan kubu operasi komunis. Seterusnya, terdapat juga pasukan askar Commonwealth yang terdiri daripada negara Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan Fiji. Pasukan askar ini turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Manakala Sarawak Ranger terdiri daripada orang Iban yang cuba untuk menjejak persembunyian komunis. Cogan katanya, lagi hidup, lagi pengalaman. Selagi hidup, selagi melawan. Yang terakhir, terdapat juga ahli sukarelawan yang dikenali sebagai Home Guard, iaitu pasukan pengawal kampung. Anggotanya diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Mereka juga berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Langkah ketiga ialah pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan bagi memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dan komunis. Anggota Special Constable sedang memeriksa kad pengenalan penumpang yang ada di dalam sebuah bas. Ialah rancangan BRICS. Rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Genie sebagai pesuruhjaya tinggi British bagi memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen yang menyalurkan bekalan makanan dan wang untuk komunis. Min Yuen melakukan peras ugut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda, melakukan persikan dan sabotaj. Langkah seterusnya ialah tawaran pengampunan. Tawaran pengampunan telah dilakukan setiap hari melalui Radio Malaya. Poster ditampal di merata-rata tempat, risalah dan juga pas pengampunan. Penyebaran risalah juga dilakukan melalui pengangkutan udara. Iklan dan wayang gambar juga digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Langkah ke-6 merujuk kepada kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat.
Pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor, termasuklah golongan profesional. Pelaksanaan kempen ini berjaya menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum kerana melibatkan rakyat berbilang kaum. Langkah yang ketujuh ialah perintah berkurung. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Labis Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Langkah yang ke-8 dikenali sebagai Perang Saraf. Perang Saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templar dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu. British telah melakukan beberapa perkara untuk memenangi hati rakyat, iaitu mengadakan lawatan, melonggarkan syarat kewarganegaraan, memenangi kepercayaan orang asli, memajukan perkhidmatan penerangan, menawarkan hadiah wang tunai, memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih, dan yang terakhir mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Lawatan telah dilakukan sebanyak 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital dan sebagainya. Dan setiap lawatan mengambil masa 2 hari hingga 3 hari. Seterusnya, melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat Tanah Melayu. Mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapat sokongan untuk menentang komunis. Menawarkan wang tunai kepada penduduk yang berjaya menangkap dan memberi maklumat tentang gerila komunis. Contohnya, menangkap Chimping. Memenangi kepercayaan orang asli ialah dengan cara mendirikan 14 kubu untuk mendapat sokongan orang asli dan menyediakan kemudahan barangan bagi keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan kepada orang asli. Memajukan perkhidmatan penerangan untuk mendapatkan sokongan rakyat melalui Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya. Jabatan ini juga bertanggungjawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Seterusnya, memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam terdiri daripada kawasan yang aktif kegiatan komunis, manakala kawasan putih diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Langkah yang terakhir ialah rundingan baling.
Rundingan baling telah diadakan di antara Tuanku Abdul Rahman dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggeris Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Wakil Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Tuanku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan David Marshall, manakala PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tian dan Rashid Maidin. Tuanku Abdul Rahman telah meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Tetapi Chin Peng telah mengenakan syarat agar PKM diakui sebagai parti politik yang sah. Walau bagaimanapun, Tuanku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut. Ini menyebabkan rundingan ini gagal mencapai persetujuan. Secara rumusannya, kerajaan berusaha membanteras ancaman komunis melalui pelbagai kaedah, antaranya melalui ketenteraan dan kerjasama daripada rakyat. Kejayaan ini mencerminkan hubungan yang baik antara rakyat dan kerajaan, amat penting dalam usaha mempertahankan tanah air. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar dengan harapan pelajar dapat mengulang kaji tajuk 6.3. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu mengucapkan sekian, terima kasih dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.